Okey, dah pukul 8. Baik, kita mulakan. Okey. Cuba kita tengok kat sini. Kenapa murid-murid Kafah ataupun SRA ataupun kalau di wilayah persekutuan kita sebut Siraj ataupun di Serai wajib ambil UPKK. Siapa tahu? Okey, siapa tahu kenapa kita kena ambil UPKK? Okey, kenapa? Siapa tahu? Apakah kepentingan kita ambil UPKK ke sebab orang ambil UPKK kita nak ambil UPKK? Kalau orang kata, "Oh, kenapa nak kena ambil UPKK?" Tapi masih lagi ada apa setengah pihak ataupun parent ni dia tidak apa dia tidak cakna dengan apa peperiksaan UPKK. Memang dulu orang pandang sebelah mata UPKK. Kalau ada yang tanya, "Ustaz, kenapa 14 Akil Faik untuk masuk asrama?" 14.09. Sebenarnya 14.09 tu nanti Ustaz akan talk di satu secara live nanti. Okey, tapi dia 14.09 ada Ustaz. Ni kira Ustaz sekaligus lah kita yang untuk kelas kita ni kita berperingkat-peringkat. Biar kita hadam betul-betul. Okey, betul Ada yang cakap tadi adalah untuk kita masuk asrama. Okey, betul. Itu antara jawapannya. Cuba kita tengok apa dia. Baik. Kepentingan UPKK yang pertama diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang pertama sekali diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bila kita sebut Kementerian Pelajaran Malaysia, maknanya CG kita ni sangat-sangat laku. Bila kita kata sangat-sangat laku, maka kita penting untuk ambil CJ UPKK. Peperiksaan UPKK adalah satu-satunya peperiksaan yang sekolah agama diiktiraf oleh seluruh Malaysia. Sama ada daripada Perlis sampailah ke Sarawak ataupun Sabah. Okey, Labuan pun sama. Itu sebab tu kita ambil UPKK. MARA dan dia juga diiktiraf oleh MARA. MARA ni apa? Majlis Amanah Rakyat. Yang mana dia dalam sektor pembangunan luar bandar dia ada MRSM, okey? Dan ada juga agensi berkaitan. Agensi berkaitan ni contohnya di Majlis Agama Islam Negeri. Apa dia bila kita sebut UPKK diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Negeri. Tak kisah kalau di Selangor kita ada JAIS. Jabatan Agama Islam Selangor. Kalau di wilayah kita ada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi lakunya CJ ni untuk kita mendaftar, untuk kita pergi lebih jauh lagi. Apa dia? Contohnya CJ PKK adalah syarat utama untuk memasuki sekolah menengah agama. Itu yang paling penting. Kemudian yang keduanya ada juga untuk SMKA. SMKA. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Okey, ataupun SBP, Sekolah Berasrama Penuh. Dulu orang tak pandang UPKK. Sekarang ni UPKK sangat-sangat penting. Sebab itu kita kena ambil UPKK. Sebab tu kena fokus betul-betul. Kelas malam ni Ustaz nak bagi kepada kamu semangat sikit, okey? Supaya kita tahu, untuk masuk asrama macam kawan kita sebut tadi. Okey, SBPI. Apa dia? Sekolah Berasrama Penuh Integrasi. Ataupun MRSM. Ada dua. MRSM biasa dengan MRSM Ulul Albab. Jadi bila ada UPKK, keyakinan kita lebih bertambah lah. Maksudnya, sebab apa? Bila duduk di asrama, dah tentu-tentu institusi ataupun pentadbiran akan memilih mereka yang ada UPKK. Sebab apa? Sebab mereka ni ada asas-asas agama. Mana tak perlulah kita nak buat kelas solat ataupun sebab awak dah pelajari masa awak berada di sekolah rendah iaitu sijil UPKK. Itu yang paling utama sekali. Okey? Okey, seterusnya. Tambahan syarat kemasukan sekolah terpilih. Ini sekolah khusus. Okey? Contoh kalau di Selangor yang saya tahu di Sambes ataupun di Santen ke ataupun di sekolah menengah agama mana-mana di seluruh Malaysia ataupun kalau di wilayah persekutuan dia ada Semesta, dia ada Semakel. Okay, kalau di Selangor dia ada MITS, ada lagi banyak sekolah menengah agama yang sekolah khusus yang kita katakan. Ataupun yang keempat, CJ UPKK juga adalah syarat untuk mendapatkan derma siswa. Ini yang terbaru sekali. Untuk mendapat bantuan derma siswa ataupun beasiswa. Dia akan tengok juga kita punya CJ. Layak tak layak. Sebab tu kalau boleh kita ada lagi ni
Sebenarnya kita bila kata apa ditunda ke bulan 11 maksudnya kita masih berpeluang untuk skor semua ke 8 pelajaran buat dapat 8. Itu yang paling mustahil. Ya, sempat lagi. Jangan kita berputus asa. Walaupun kata yalah maksudnya kita terus berusaha untuk pergi kepada level yang betul-betul kat mana kita kat situ. Okey? Ini adalah yang kepentingan di PKK. Baik. Ini adalah kata-kata semangat. Usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Itu dia. Janganlah kita fikir sangat, oh susahlah, malaslah nak baca buku. Penatlah. Penatlah ibu, adik asyik baca buku je. Bukan. Ini adalah untuk kita sendiri. Kalau kita berjaya, kita yang akan menentukan masa depan kita. Kalau kita usaha lebih, kita akan dapat lebih. Kalau kita usaha sikit, maka kita jangan sungut pula. Dah aku dapat baca banyak buku pun banyak dapat banyak ni. Sebab kadang-kadang kita study, kita belajar. Betul tak? Cantik. Kita rajin. Tetapi kena tahu juga kaedah-kaedah teknik-teknik untuk menjawab peperiksaan. Sebab itulah awak kena hadir ke seminar-seminar dan sebagainya. Itu dia punya kunci dia. Okey? Seterusnya. Baik. Ke mana lepas PKK? Ini dia antara-antara. Cuba awak tengok. Bermula daripada darjah 3. Tengok tu ada tangga tu. Mula-mula darjah 3, okey. Dia dah naik tangga sikit. Okey, dah naik tangga. Masuk dia darjah 4, dia flat sikit. Dia relax. Dia relax. Okey, dia apa? Dia relax. Dia tak adalah rasa macam dia nak, kalau kita kata, dia nak kusut-kusut sebab dia tak ada lagi peperiksaan. Tapi bila naik darjah 5, dia dah mendaki. Naik darjah 6, dia dah tahu sikit. Sekarang ni pula, tahun ni sekali lagi UPSR telah dibatalkan. Seterusnya dimansuhkan. Begitu juga dengan peperiksaan di sekolah agama di Selangor, PSRA telah dibatalkan. Begitu juga dengan UPSRA juga telah dibatalkan. Maka ditukarkan pula kepada pentaksiran. Okey, ini yang berlaku. Jadi kita kena hadaplah benda ni. Okey, jadi cara dia macam mana? Cuba kalau kita tengok, okey. MRSM, okey. Dari situ tengok SABK, Sekolah Sam Negeri, sekolah menengah kebesaran agama, okey, sekolah menengah agama, SMAK, MRSM, SBP. Ini hala tuju yang kita nak lalui ke depan. Okey, jadi kita kena ambil note lah. Kita kena ambil note. Okey. Okey, seterusnya. Ni pelajaran-pelajaran yang ada 8 mata pelajaran yang awak kena betul-betul fokus. Tapi 3 tu dinilai oleh guru awak. Jadi berbuat baik kepada guru awak. Jadi guru-guru suruh baca, hafal. Usaha semaksimal boleh supaya kita dapat kita dapat pengiktirafan daripada guru kita dan guru kita memberi kita mudah memberi kita markah yang sepatutnya nilai. Okey, bukan kita nak periksa PKK tiap-tiap tahun tau. Kita periksa sekali je. Tak ada orang ambil. Oh, lepas gagal ambil lagi. Lepas gagal ambil lagi. Oh, tak ambil dah 2 kali PKK. Orang ambil sekali je. Okey, awak susah ke awak senang ke sekali. Begitu. Okey, bagi pelajar-pelajar pula tahun ni sangat mencabar sebab apa? Tahun 6 dan tahun 5 digabungkan sekali untuk mengambil peperiksaan UPKK. Okey, itu je. Itu dia. Okey, kemudian ulum syar'iyyah, amal solat, sirah, adab, akhlak Islamiyah, kita tengok situ. Jawi, khat, lepas tu asas lughah Quran. Okey. Yang last kali tu kita tengok lughah asas lughatul Quran iaitu bahasa Arab. Okey, mari kita tengok pula slide seterusnya. Ini adalah bentuk penilaian. Bentuk penilaian ada 4. Kita kena tengok betul-betul yang pertama lisan. Lisan tu kita tengah menjalani sekarang. Okey, tadarus, hafazan Al-Quran, tilawah, tafsir dan sebagainya. Okey, kemudian amali. Amali ni mungkin ada setengah sekolah dah siap, dah selesai semua. Dan lisan perhatian ini yang pengajaran tarikh Islam yang kita baca buku warna merah. Dan dua buku je. Buku warna merah, buku warna kuning. Dari dua buku je. Okey. Kemudian bertulis. Bertulis ni okey, yang last sekali tu lughatul Quran. Okey? Begitu. Ini tarikh ni. Tarikh ni dah ditunda. Jadi legalah legalah bagi mereka yang masih belum bersedia, tetapi kita doakan untuk bulan 11 nanti kita akan dapat buat apa? Buat yang terbaik. Untuk diri kita. Insya-Allah. Insya-Allah. Seterusnya
Ini grade pemarkahan. Grade pemarkahan ni kita yang tentukan untuk kita duduk di mana. Kalau awak rasa layak duduk dekat A 80 ke 100, maka situlah tempat awak. Kalau B, maka situlah tempat kita. C, masa itulah tempat kita. Kalau D, tolonglah jauh. Itu dia. Okey? Tapi kalau ustaz akan sebut pada anak-anak ustaz. Ustaz tak kata. Ustaz cakap kepada anak-anak ustaz, ustaz bahasakan diri Walid. Walid tak nak kamu dapat E. Dia kata, orang lain semua nak A. Tapi Walid tak nak A. Kenapa? Walid tak nak A, tapi Walid nak 90 je. 90%. Cukuplah dapat 90% untuk semua mata pelajaran. A tak nak. Apa maksud ke situ? Kat sini. 90 dapat berapa? Dapat A ke dapat B? Cuba jawab dalam ruangan chat. 90 dapat A ke B? Dapat A. Syamimi cakap A. Fahri Hamzah A. Okey. Dah automatik kita akan dapat A. So, kita tanamkan dalam fikir kita, aku lepas ini aku nak dapat ke dalam kepala aku, nak dapat 90%. Tapi kalau tak dapat 88, okey lah. Alhamdulillah. Kalau dapat lebih lagi, dapat cantik lagi. Dapat mana kalau kita dapat dalam 80, kita dapat 92, 94. Masya Allah. Okay, kalau dapat 80, subhanallah. Kalau dapat 78, astagfirullah. Gitu. Okey, maksudnya kita dah target 90, maka kalau boleh dia tak lagi daripada atas naik sikit, turun bawah sikit. Macam mana kita maintain kat situ. Tapi kena bacalah. Jangan aku nak 90 je. Tapi baca tak nak. Tak boleh lah macam tu. Okey, kita tak boleh macam tu. Okey, kita tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab mana-mana kunci untuk pelajaran mesti kena baca. Sebab itu Nabi Muhammad SAW mula-mula ayat diturunkan kepadanya. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Bacalah. Hingga kan Nabi pun sebut, ma ana biqara. Ma ana biqara. Apa maksud ma ana biqara? Aku sendiri pun tak tahu nak baca. Maka mereka Jibril pun ajar satu persatu. Maka begitulah, sehinggalah begitu kita wajib kena baca. Mulai daripada hari. Okey. Jadi begitulah tips-tips untuk kita. Okey, seterusnya ini muka depan kertas soalan. Okey. Apa yang ustaz nak kongsi pada kamu ni, cuba tengok betul-betul ni. Okey. Untuk ustaz kongsi kat kamu, dapat kertas soalan, jangan sesekali tulis nama. Jangan. Tengok ada tulisan megah kat bawah tu. Jangan tulis nama anda. Tak ulang sekali lagi. Jangan tulis nama. Awak biasakan tulis nama. A, satu kotak. Alif. L, I, F. Ini bukan tu. Ini letak nombor kad pengenalan. Jangan tulis angka. Ya, bagus. Dah hafal nombor kad pengenalan. Bagus. Alhamdulillah. Maksudnya, siapa yang dah ada kad pengenalan, boleh hafal kad pengenalan. Siapa ada nombor MyKit, nombor MyKit sama kad pengenalan sama lah. Okey, nombor MyKit, jadi kena hafalkan nombor MyKit awak. Kemudian yang bawah tu angka giliran. Ini nak kena ingat sikit lah. Sebab kalau awak tak ingat, nanti kesian pada pemerintah yang menjaga periksa tu. Dah lah dia bertugas dia jaga periksa. Lepas tu dia nak tulis pula satu-satu awak punya kod tu. Sebab saya pengalaman saya jadi ketua peperiksaan macam tu lah. Kita pula nak kena tulis. Kita pula nak tulis. Letih. Tulis satu-satu kod budak ni nama apa pula. Itu kerja apa? Kerja pengawas. Kita bantu dia. Kita ingat angka giliran kita. Kita ingat kita punya nombor kad pengenalan. Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Okey. Jadi jangan sekali-kali tulis nama. Okey? Okey. Kita pergi ke seterusnya. Okey, ini grade markah. Bahagian alif. Bahagian alif kita sebut sebagai bahagian A. 40 markah. Kalau dapat 35 markah. 35 markah ni, ya Allah, memang tinggi. Tapi cubalah, cuba. Sebab kalau kita praktis daripada sekarang, practice make perfect. Cakap Inggeris pula malam ni. Okey, ataupun dapat 30. 30. Bahagian A, bahagian A, bahagian alif. Dan bahagian B, kita dapat 55 markah. 55 markah.
Yulafaz. 50 markah. Cuba tambah 55 dengan 35. Dah dapat 90. Begitu juga dengan bahagian B ni awak dapat 50. Tambah dengan 30. Awak cukup dapat 80. Dah dapat A. Jadi, keputusan jumlah markah dia dapat 90. Kalau 55 tambah 35. Dan satu lagi 80 dapat. Okey, itu untuk yang cadangan. Jadi kalau, alah Ustaz macam mana nak dapat 82? Macam mana nak dapat 84? Itu nasib kita. Sebab tu Ustaz kata tadi, kita tak nak A tapi kita nak 90%. Ataupun kita nak mumtaz. Bila kita sebut mumtaz, kita tak stres. Kalau kita sebut 90 pun rasa, stres juga. Tapi kurang sikit daripada nak A tadi. Kalau kadang, minta maaf lah ya. Minta maaf. Ayah nak kamu A. A, 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 A. Jadi, kalau itu yang jadi stres tu. Tapi cuba kita, lepas ni kita cuba. Tak apa, belajarlah buat sahabat baik. Tapi kalau boleh biarlah mumtaz nak. Macam tu. Contoh. Jadi kita pegang. InsyaAllah. Mumtaz ataupun 90%. Cukuplah. Okey. Boleh? Seterusnya, kita pergi pula kepada kita punya UPKK. Ini dia ambil dia punya, kita punya apa? Silibus kita ni daripada tahun 3, tahun 4 hinggalah ke tahun 5. Okey? UPKK ni daripada tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Okey? Itu yang kita kena fokus betul-betul. Tengok balik tajuk-tajuk tu. Okey. Okey. Al-muhtawiyat. Baik, al-muhtawiyat. Al-muhtawiyat kat sini, al-muhtawiyat kat sini apa dia? Ini ada isi kandungan ataupun silibus tu. Okey? Yang tahun 3 kita dah belajar gitu dengan Ustaz Selamba, Malabis, Al-Alwan, Az-Zaman. Yang pelajaran-pelajaran kita dah belajar, semua kita dah belajar itu. Al-af'al, ingat lagi tak yang saya buat Fataha, Fatahu. Ingat lagi Lepas tu syuhur miladiyah, syuhur hijriyah, fil bait, faul madrasah, al-af'al, al-awqat, bab masa, al-hayawanat ma'kulat, al-matbakh, fil matbakh, al-fujar dan juga al-syurub. Okey? Ada satu lagi tajuk iaitu tajuk al-istifham. Al-istifham. Saya ulang sekali lagi. Al-istifham. Tak bilang macam penting je. Tak tahulah. Kita tengok macam mana. Kita tengok. Itu dia. Baik. Ini dia punya kertas soalan yang 2018 dan 2019. Dia ada 12 item semua sekali. 12 item ni apa dia? Okey. Cara penyoalan dibuat, dia ada item 1 sampai item 12. Dalam kertas soalan tu, dia ada item 1 ialah objektif. Item 1 objektif. Soalan dia ada 10 sahaja. Okey, sekejap lagi kita tengok macam mana. Lepas tu item kedua dia soalan campuran. Dah 2 tahun berturut-turut dia buat apa? 2018, 2019 dia buat soalan campuran yang sama. So dia tidak berubah. Takut 2021 dia berubah pula. Ustaz tak tahu macam mana. Sebab Ustaz bukan pengubah soalan. Tapi inilah apa yang kita nak bincangkan pada malam. Okey, kemudian 16, okey, daripada item 3 soalan 16 hingga 20 sampai dapat soalan 46 hingga 50, soalan ni dia bertukar-tukar. Tapi untuk item 1 sampai item 6 ini adalah untuk bahagian A. 6 item bahagian A, 6 item bahagian B. Ingat? Kemudian item yang ke-10, ke-11, ke-12 tidak berubah. 2 tahun dah dia tidak berubah. Apa dia? Yang item ke-10 bina ayat. Yang item ke-11 susun perkataan menjadi ayat. Okey? Kemudian yang last sekali karangan dan petikan. Dan objektif dengan karangan petikan daripada dulu mula awak UPKK diperkenalkan, itulah soalannya. Soalan pertama ialah objektif. Soalan last sekali ialah karangan ataupun petikan. Itulah dia punya soalan. Okey, mesti awak tanya, Ustaz, kenapa yang ni warna kuning, ni warna hijau, ni warna kuning? Kedah ke? Bukan. Bukan kita nak jawab dekat Kedah lah. Bukanlah kita nak kata dia warna-warna negeri dah. Kuning dengan hijau ni, okey? Kuning ni jadi. Kuning ni dia adalah soalan yang tidak berubah. Awak tengok yang Ustaz tanda tu item 1 dan 2, 10, 11, 12. Boleh semak sekarang. Tengok soalan 2018, tengok soalan 2019. Itulah soalan dia. Dia tak berubah cara penyoalan. Tapi masuk item 3
sehingga 6 dia berubah. Tahun ni dia tanya macam ni, okey. Item 3 soalan lain. Kadang kita katanya sesuaikan gambar dengan sesuai ayat dengan gambar. Kemudian gariskan jawapan yang betul, sesuaikan tajuk dengan pelajaran. Tulis jawapan baru Ustaz sekat. Okey, suara saya sekat ke? Ha, tak okey. Tulis jawapan yang betul sebab saya tengok ni sebab ada yang sekat tu mungkin line kita lah kot. Okey, tak apa nanti video ni saya dah rakam. Nanti boleh tengok balik insya-Allah. Tandakan betul atau salah. Letak jarum bab masa. Ini ada. Ha, sejak akhir-akhir ni bab masa sangat-sangat kata laris. Selalu ditanya. So, jadi tolong ambil perhatian bab masa. Okey? Okey. Seterusnya keluarkan daripada petikan berapa ayat, apa tajuk tu tajuk ni. Okey, contohnya kalau kita kata apa lagi? Dia bagi dua dia bagi satu petikan, keluarkan daripada keluar pada petikan tu perkataan dhamir ataupun fi'il ataupun isim isyarat dan sebagainya. Itu yang kita kena lalui. Dan yang seterusnya ialah bina ayat yang mudah-mudah susun menjadi ayat yang karam. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey. Ini. Ini kita pergi pada soalan dan tajuk. Okey, soalan satu. Okey. Pada 2018 ada Al-Qudar wal Fawaqih. Al-Qudar wal Fawaqih. Okey, 2019 tak ada. Takut 2019 tak ada, masuk 2021 bimbang diadakan baru. Ya, bimbang. Hayawanat pun begitu, kedua-dua tahun masuk. Okey, as-sa'ah kedua-duanya masuk. Syukur wal ayyam dua-dua dah masuk, ada wajib istifham. Tahun 2019 tak masuk dan tahun ni tolong jaga-jaga. Begitu juga dengan ad-dhamair ya, ad-dhamair. Okey, kedua-duanya tahun dah masuk. Jadi al-aqdar wal arqam ada asma. Okey, al-asma ni tolong perhatikan elok-elok, takut dia keluar nanti kita taklah terkejut sangat. Nanti demam terkejut kita tak tahu. Macam ni. Okey. Jadi kena tengok betul-betul. Lepas tu asma al-isyarah. Asma al-isyarah ni kata tunjuk. Macam mana? Nanti kita tengok. Lughatul fasl tak ada, takut juga tahun ni masuk. Okey, kita tak tahu sebab ustaz pun kita sama-sama tengoklah macam mana nanti. Okey? Okey, ini adalah kertas soalan. Sekejap. Betul. Ini adalah contoh muka depan kertas soalan 2018 dan 2019. Okey, ini yang ada. Inilah contoh kertas soalan dia. Okey, 2021 dia tukar je nombor itu. Takut kalau tahun ni berubah dah pula dia edisi COVID ni dia lain pula. Soalan dia tahu logo dia letak belah kanan ke kita tak tahu okey. Dia macam-macam boleh buat. Jadi kita tunggu sajalah okey. Samalah ini yang ada percubaan baru ni, awak ada sekolah yang dah buat percubaan 2018 okey. Okey, seterusnya soalan objektif. Kita masuk dah pada item yang pertama. Tengok betul-betul. Kenapa tak nampak? Tak nama. Okey. Sekejap. Okey. Kemudian kita sebut pada soalan objektif. Soalan objektif dia ada 10. Ya. Betul. Iman. Sekolah dah ada buat percubaan. Dalam kertas objektif, Ustaz ulang sekali lagi. Ada 10 soalan. Ada 10 soalan objektif. 10 soalan soalan objektif. Jadi soalan objektif 10 ni dia ada pecahan-pecahan dia. Dia ada pecahan macam mana? Tengok betul-betul. Dia ada 5. 2017 dia buat 5. 2018 dia buat 4, 6. 2019 dia buat 3, 7. Apa tu Ustaz? Okey. Apa dia? Dengar betul-betul. Soalan objektif dia bagi mula-mula okey yang 5 dia bagi 5 tu mungkin kita kata bukan mungkin tajuk yang 5 tu dia akan banyak pada perkataan-perkataan yang kita kena hafal. Mufradat yang tertentulah. Okey, pada 2016 ke bawah 2016 2015 dia semua buat 10 soalan. Dia tak ada bagi had. Dia pakai campur semua sekali. 2021 kita tak tahu lagi macam mana. 2020 tak ada okey.
Saya punya kena buat buku sendiri. Okey, 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 tak apa. Ni dia. Cuba tengok betul-betul. Ni ustaz dah buat dah ni. Okey. Okey, soalan 55 tadi apa dia? Saya dia guna gaji. Tak apa. Buah-buahan, sayur-sayuran, binatang ataupun mangsa. Okey. Jadi kita tengok apa? 5 soalan yang mula-mula dia bagi tu dia akan kisahkan kepada buah-buahan, sayur-sayuran, binatang atau mangsa. Itu dia fokus kat situ. Okey, itu adalah untuk yang 5, 4, 3. Adapun yang belakang tu 5, 6, 7 tu dia bagi pula banding. Banding beza ni awak kena tengoklah sikit macam mana banding beza antara apa perkataan-perkataan contohnya diba'i ataupun domer. Okey. Dia bagi soalan-soalan yang macam itulah. Okey. Begitu. Okey. Ini contoh soalan item 1. Ingat apa yang saya cakap tadi? Dia ada 12 item. Okey, 12 item. Item yang pertama ni kalau kita tengok betul-betul, okey, item yang pertama, okey. Item pertama ni kalau tengok soalan yang pertama ni, item pertama ni, okey, soal 1 hingga 6. Ini Ustaz sebut tadi. Jadi soalan akan dimasukkan, okey, okey. Jadi soalan yang macam ni dia tanya apa? Soal awal ialah soal sittah, soalan yang ke-6. Dia tanya apa? Ikhtar ijabat as-sahih musta'inan bis-su'al. Okey, kalau kita tengok sini, okey, kalau kita tengok betul-betul, kalau kita tengok ke sini, dia punya apa, cara penyoalan dia, yang ni ustaz kata yang dia bagi 6 tadi, daripada 6 tu ikhtar ijabah soal dia bagi, okey, tajuk apa, Zanjabil. Ni dah masuk, okey, perkataan-perkataan yang Zanjabil, Basijan, Parafisul, Tajarun, okey. Jadi mungkin dia akan bagi perkataan-perkataan yang lain pula. Okey, dia bagi perkataan-perkataan yang lain. Perkataan yang macam mana? Okey, nanti awak akan itulah. Sebab tu ustaz suggestkan kamu kena hafal beberapa patah perkataan. Kena hafalkan perkataan-perkataan yang patut kamu kena hafal. Okey, kena hafal. Contohnya yang ustaz sebut tadi, mana tadi? Ya. Kita pergi yang ini tadi. Okey, kita pergi yang ini tadi. Okey. Pertamanya contohnya buah-buahan. Buah-buahan. Ingat lagi tak buah-buahan? Apa buah-buahan al-mahalliyah? Apa dia buah-buahan yang kita kata mahalliyah? Buah-buahan mahalliyah ni buah-buahan tempatan. Contoh, mauzun. Apa lagi? Abu Syaukatin. Apa lagi? Abu Sya'rin. Rambutan. Apa lagi? Siapa lagi nak kongsi dengan ustaz lagi ni? Ada lagi? Buah-buahan. Tamarun. Ya, betul. Tamarun. Lagi? Okey? Banyak ada pun kita sebut faraulatun, umathra, apa lagi? Burtuqalun, tufahun, inabun, banyak itu adalah buah-buahan. Jadi awak kena hafal perkataan-perkataan ini sekurang-kurangnya kalau ada 15 awak hafallah 10. Tip dia macam mana? Hafal mulai pada hari ini. Tak banyak, ambil 3. Hari ini hafal mauzun, hari ini hafalkan buah-buahan yang awak suka. Ataupun buah-buahan yang tempatan. Tempatan macam nanas. Nanas ada tanam kat Malaysia kan? Ananasun. Mauzun. Apa lagi? Buah tempatan. Abu Syaukatin. Ataupun kadang-kadang dalam keluaran periksa dia keluar durianun. Durian pun dah habis. Mangkisun. Jadi awak hafalkan 3 perkataan satu hari. Hari ni hafal 3. Esok hafal 3. Cukup 5 hari awak dah ada 15 patah perkataan. Cara dia macam mana? Okey, cara dia macam ni. Awak dah hafal lagi ni 3 perkataan. Pagi esok, malam ni awak hafal 3 patah perkataan. Okey, pagi esok bangun, terus tulis. Apa yang kita hafal semalam? Tulis dengan ambil kertas, ambil pensel. Tulis. Orang asal ke? Juga macam orang asal ni. Sebab rumah saya dekat dengan masjid. Kita dulu lah. Kita lihat kejap
Dah biasa ke? Ya, ya. Oh, tak lagi. Oh, okey, sekejap saya nak ambil tadi dah. Ya. Sekejap, sekejap. Okey. Kat mana tadi? Okey, jadi awak hafalkan 3 patah perkataan mulai pada hari ni. Pagi esoknya ambil kertas, tulis balik. Tulis apa yang kita hafal. Contoh kita hafal hari ni kita hafal dulu buah-buahan. Okey. Lepas tu kita minggu ni kita ambil buah-buahan dulu. Minggu depan kita ambil sayur-sayuran. Minggu satu lagi kita ambil pula apa perkataan-perkataan binatang. Ah, jadi bab masa pun kita tulis juga. Okey. Kita ambil tiga 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 tiga. Ikutlah macam mana cara dia. Kita hafal, kemudian kita tulis sendiri macam mana. Okey. Itu cara dia. Baik. Ini soalan objektif yang tadi. Okey. Cuba kita tengok yang soalan ni. Alif. Zanjabilun, ba, jazarun, jim, bazinjanun, dan batatisun. Yang mana jawapan dia? Mana jawapan dia? Siapa nak bagi jawab? Tahu. Tulis kat ruangan chat. Okey, Khairul. Okey. Alif. Ya. Syamimi alif, alif, alif. Pakai Zafran. Alif. Okey. Betul ke jawapan dia? Ya, alif Kenapa kita sebut alif? Okey, pertama sekali awak cuba tengok kat sini. Bila kita tengok kat sini, tengok betul-betul. Okey, kalau kita tengok kat sini. Bila kita tengok kat sini, kita fokus pada gambar. Lepas itu kita tengok kena pasti dia. Sayur-sayuran atau buah-buah. Bila kita dah pasti, maka kita ambil. Cuba buat tengok sini dia bagi. Okey, semua sayur-sayuran. Batatisun, potato. Itu dia. Batatis. Okey, itu dia. Batata tu ubi kentang. Jazarun, lawak merah. Kemudian bazinjan. Bazinjan ni terung. Okey. Jadi jawapannya alif. Okey, seterusnya yang ni soalan yang seterusnya, yang soalan 4 ni. Siapa nak jawab? Ba. Akil Faik sebut ba. Ba. Betul ke? Kita tengok adakah dia ba.
Okey, jawapannya ialah ba. Jawafatun. Tak sebut sekali lagi. Jawafatun. Ini adalah buah-buahan. Ini jambu batu. Jawafah. Jawafah ialah jambu. Jambu batu. Jawafah. Ba. Okey. Ini item yang pertama. Jadi bila kita tengok item yang pertama, soalan ni soalan objektif. Okey, soalan objektif. Okey, kita pergi pula kepada seterusnya. Yang ini. Soalan item 2. Ingat lagi tak Ustaz cakap tadi, item 1, item 2 dia tidak berubah. Cuba perhati betul-betul soalan 2018 dengan 2019. Apakah perbezaan yang awak rasa ada beza? Ataupun bukan beza. Apakah yang sama? Jambu je macam okey tak apa. Okey. Siapa tahu apakah beza antara kedua-dua soalan ni? Pakai tajuk. Okey. Okey. Jadi kita nak tengok kat sini, cuba tengok soalan 2018. Apa dia sebut situ? Mata. Dia sebut mata. Mata kosong ilal mustashfa. Okey? Dia tanya, okey, tajuk yang 2018 dia ada bagi beberapa tajuk dalam tu. Okey, yang pertama kita tengok. Tengok yang ni dengan yang ini. 2018 dan 2019. Nampak tak apa beza dia? Dia tuliskan soalan tu dia jadi apa? Dia jadi yang ini dia sebut tak malu, yang 2019 dia buat yak malu. Nampak tak perbezaan dia kat situ? Ya, kata kerja. Tak malu tu dia buat untuk muannas, yak malu untuk lelaki. Jadi fokus soalan kat sini, item 2018 dan 2019, item 2, soalan dia campur beberapa tajuk untuk dimasukkan dalam soalan yang kedua. Itulah kata ini. Okey. Jadi, okey, cuba tengok betul-betul tak malu. Jadi, nombor 11 apa dia? Mata. Mata apa nak jawab? Yang ke-11, soalan yang ke-11, siapa nak jawab? Mata apa? Mata tak malu, mata tadhabu, mata ma, mata kam, mata kaifa, mata hal. 2018 ni. Jadi mata apa nak buat? Mata tadhabu. Okey, betul tak? Betul. Mata tadhabu. Firdaus betul, tadhabu. Tamimi betul. Okey, tadhabu. Okey, betul. Mata tadhabu. Dia tanya apa? Bilakah kamu ingin ke hospital? Nak ambil dos 2 ni, bila nak pergi? Kita alhamdulillah rakyat Malaysia ni ramai dah ambil dua dos. Maka kita doakan mudah-mudahan penyakit COVID ni makin lama beransur, makin lama habislah. Okey, tengok yang ni tak malu mata tadhabu. Mata tadhabu ila mustashfa. Bila awak nak pergi ke hospital? Gitu. Tapi kalau yang ni 2019 dia buat yak malu. Yak malu tabibun fil mustashfa. Doktor itu sedang bekerja di hospital. Sekarang ni awak nampak tak apa perbezaan dia? Beginilah cara dia. Ini namanya soalan kebat. Ini yang kita sebut soalan kebat. Yang dia masukkan unsur-unsur kebat yang begini. Sebab itu bila masuk unsur kebat, UPKK jadi standard dia jadi standard sikit. Soalan dia makin susah. Ini yang kita kata kena skor. Sebab itu ya awak kena baca betul-betul, fahamkan soalan. Bila awak dah faham soalan, insya-Allah awak boleh jawab. Kenapa saya tak boleh buat sini tak malu? Sebab kat dalam soalan ni memang tak ada tak malu. Jadi yak malulah Kalau kita kata muallimun tabibun, dah lah dia cikgu dia juga doktor. Betul lah. Asyara. 10 doktor di hospital. Cakap betul je. Usbu'. Okey. Minggu doktor di hospital. Al-khudar. Sayur. Okey. Lagi tak betul. Jadi kita ambil yak malu. Okey. Yang ambil yak malu. Okey. Yak malu. Okey, seterusnya kita pergi pula pada soalan yang ke-12. Soalan ke-12, madza ta'mal ummah? Okey. Apa maksud soalan ni?
Siapa tahu? Okey, saya nak tanya kamu, ustaz bagi dua contoh ayat ataupun dua pilihan jawapan, kamu pilih dua. Antara salah satu. Mata ta'malu ummah. Apa yang ibu kamu buat? Satu, adakah itu jawapan dia? Ataupun mata ta'malu ummah. Ibu awak kerja sebagai apa? Yang mana nak pilih? Yang mula-mula ke yang kedua? Type dekat ruangan chat. Satu ke dua? Satu ke dua? Satu ke dua? Amir Yusof, dua. Fadam Syah, dua. Muhammad Fauzi, dua. Okey, mada ta'malu ummah. Okey, lagi. Itu je. Kita ada 42 orang ni, guys. Aisyah Zahra, dua. Siapa cakap satu? Tak ada jawab satu ya? Aisyah Zahid, dua. Zakir Zafran, dua. Okey, lagi. Okey. Muhammad Farid, dua. Okey. Nak tahu jawapan dia? Iman, dua. Okey, lagi. Okey, jawapan dia apa? Jawapan dia ialah deng deng deng. 1 dan 2. Kedua-duanya maksud yang sama. Kedua-duanya maksud yang sama. Kedua-duanya maksudnya betul. Satu ayat dalam bahasa Arab maksudnya dua yang berbeza. Pertama kita sebut ni, madza ta'malu ummah. Apa yang ibu awak buat? Kalau kat dapur, madza ta'malu ummah. Ibu awak buat apa dia? Dah nampak dia tengah masak, kau tanya lagi dia buat apa. Ataupun kau nampak ibu kau tengah apa? Tengah sapu sampah ke kat luar, kat ruang tamu kan. Ataupun kalau kat rumah yang ada rumah teres ke mana, dia tengah sapu dekat ruang tamu tu, apa dekat kereta ke dekat kalau kat kampung tu sapu dalam kubur tu ataupun nenek kita atau ibu kita dekat kampung, kita nampak dah dia tengah nyapu. Mana tak malu ummah. Dia tanya pula lagi. Begitulah maksudnya. Mana tak malu ummah. Ibu buat apa tu? Tapi kadang-kadang kita nampak dia macam cabut. Dia macam tercari-cari kan. Dia tercari ada benda jatuh. Baru tanya, mana tak malu ummah. Bok tu buat apa? Dia tengah mencari ni lah. Apa? Kongsang dia hilang semalam. Itu tidak ada. Contoh. Itu mada ta'malu ummah. Ataupun yang kedua, maksudnya apa? Ibu awak bekerja sebagai apa? Ada dua maksud ke situ. Tapi jawapannya memang mada ta'malu. Ini yang kita kena ambil note. Mada ta'malu ummah. Okey, yang ke-13. Sorry, yang ke-12. Sebelah. Yang ke-12 dia yang 2019. Yajtami'u muallimun fil madrasah. Okey, semua guru-guru sedang berhimpun di sekolah. Dia waktu perhimpunan lah. Hari Isnin biasanya hari Isnin lah. Ada perhimpunan sekolah yajtami'u muallimun fil madrasah. Okey? Begitu. Okey? Terus dia soalan yang ke-13. Tak keluar. Ke tak tulis? Pula dah tak tulis. Ya, saya tak tutup nanti. Ya. Okey. Tak apa, dia tak keluar. Ini terlupa nak type lah. Okey, tak apa. Mas muka. Mas muka. Apakah nama awak? Okey, mas muka. Apakah nama awak? Apakah nama awak? Nama awak apa? Okey, itu soalan yang ke-13. Soalan yang ke-13 yang sebelah tu pula. Ada. Mi'atun. Apa dia? Shalla mi'atun wa arba'una taliban fil masjid. Telah solat 140 orang pelajar di masjid. Mi'atun. Jadi sesuailah kita letak nombor kat situ ya. Tapi dia pengganggu dia bagi asyarah dekat atas. Takkan awak nak buat 10, 40. Kita buatlah mi'atun. Mi'atun wa arba'una taliban fil masjid. Itu dia bagi gangguan. Sebab itu dalam soalan ni Ustaz nak pesan kamu, soalan item kedua ni dia bagi jawapan 6, tapi yang kita nak pakai hanya 5. Ingat, ada 6 pilihan jawapan tapi kita nak 5 sahaja.
Ini item yang kedua. Item pertama tadi yang objektif. Item kedua ni adalah pilih jawapan yang betul berdasarkan tajuk. Cuba kalau tengok betul-betul dalam soalan 2018 dia ada tanya bab istifham. Kat mana istifham kat sini? Siapa tahu? Soalan 11, 12 dan 13. Kat mana harfu istifham? Perkataan kata tanya. Ingat lagi tak? Adawat istifham. Apa dia adawat istifham? Kata tanya. Apa dia alat-alat kata tanya? Ingat lagi dah yang Ustaz bawa itu? Mak apa? Kaifa bagaimana? Tahun berapa? Limaza kenapa? Men siapa? Itulah. Dan kalau tengok 2018 ada soalan, ada kata istifham mata, maza, kita mak. Dan soalan istifham ni biasanya duduk dalam soalan karangan yang jawab soalan berpandukan petikan dan juga dia bagi juga itu soalan yang macam ni. Okey? Okey, seterusnya. Ini dia. Soalan item yang ketiga dan ini adalah merupakan yang last sekali. Okey, yang last sekali. Yang last sekali untuk item 3 kita untuk malam ni. Okey. Memadailah untuk untuk kita perkongsian kita minggu ni. 3 item. Jadi item yang keempat, item yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tu kita akan bincang pada minggu depan insya-Allah. Okey, pada hari Rabu malam. Okey. Kita tengok pula yang ini. Okey, yang ini pula kita tengok betul-betul item ketiga. Pada 2018 dia bagi soalan item ketiga yang berbentuk pilih dha' jumal al-munasib musta'inan bisuar. Pilih ayat dengan gambar. Okey, awak tengok betul-betul kat depan ni Kita tengok betul-betul kat depan ni. Ya. Saya tak annotate saya tak bagi awak annotate sebab saya nak nak kongsi pada awak sekejap. Ini tak keluar pula pen. Sekejap ya. Keluar pun. Okey. Ingat setiap soalan ni awak tengok pada depan ni. Ini bentuk soalan. Ini adalah adawat istifham. Okey, kata tanya. Begitu juga ini dia suruh tanya, dia suruh letakkan baris. Yang ni dia suruh dha' jumal al-munasib musta'inan bisuar. Dia suruh sesuaikan gambar dengan perkataan. Bila awak tengok orang ni solat, awak tengok orang ni solat, jadi bila dia solat, apa buat solat dalam bahasa Arab? Siapa tahu? Solat dalam bahasa Arab. Solat dalam bahasa Arab. Solat. Okey. Okey? Solat. Solat. Buat now tulisan ni. Solat bila ada perkataan solat, yusalli. Ni dia. Ini dia punya. Yang ini yang awak kena tengok. Tengok perkataan di depan ni. Fi'il di depan ni yang menunjukkan pada gambar. Fokus betul-betul yusalli Muhammad salat subhi. Tengok pula jam ni. Pukul berapa? Pukul 6 pagi. Jadi dia sembahyang subuh pukul 6 pagi. So betul lah. Yusalli Muhammad salat subhi. Tengok dekat depan ni. Bila ada soalan pilih gambar dengan ayat, kamu tengok dekat depan ni. Okey? Tengok kat depan ni. Ni ada yaghtasilu, sedang mandi. Kemudian berwuduk. Yang ni yastayqizu. Apa dia yastayqizu ni? Bangun daripada tidur. Yastayqizu minan naum. Okey, Muhammad dia bangun daripada tidur. Dia bangun macam tu. Yastayqizu Muhammad minan naumi mubakkiran. Muhammad bangun daripada tidur waktu pagi. Tengoklah jam ni mesti dalam pukul 6 ke. Okey, dia bangun pagi pukul 6. Okey, kemudian dia mandi, dia lepas tidur. Okey. Kemudian Muhammad yadhhabu ila madrasah. Biasanya kalau dia kata Muhammad yadhhabu ila madrasah, dia pergi ke sekolah, awak tengok ada gambar yang menunjukkan dia duduk menunggu bas ke. Dia duduk menunggu dekat stesen, menunggu bas. Begitu. Kena tengok kat depan ni. Ini ustaz beritahu Yang kat depan ni.
Macam ni. Okey? Yatanawwalu Muhammad futura. Saya pernah buat soalan. Alhamdulillah Raya. Bagus. Jadi tahu dah soalan ni macam mana ya. Yatanawwalul futura. Yatanawwal. Dia yatanawwal ni kita mengambil. Kita mengambil apa? Mengambil sarapan pagi. Futur, yatanawwalul futur ma'a ummi. Dia sedang makan sarapan pagi bersama ibu. Okey? Dia sedang makan sarapan pagi bersama ibu. Ma'a ummi. Okey, yatanawwalu Muhammadun al-futura ma'a ummi. Dia sedang makan sarapan pagi bersama ibu dia. Jadi, soalan yang macam ni, ingat ya, bila dapat soalan bersuai, sesuaikan gambar dengan ayat, tolong tengokkan, okey. Yang pertama, tengok perkataan dia. Tengok perkataan kata kerja dia. Kemudian, bila kita sebut yastaiqazu ni, mestilah dia bangun daripada tidur. No. Tak ada dia bangun. Contoh, kita kata bangun daripada apa? Mimpi. Tak ada. Tak sebut yastaiqazu. Yastaiqazu. Ini biasanya, yastaiqazu minan naum. Mesti kena bangun daripada tidur. Dia dah daftar MRS. Okey, bagus. Yang ada peluang untuk daftar MRSM ke mana? Sila daftar. Teruskan. Terus. Saya tak kisah. Ustaz tak kisah. Kalau awak perlukan masa, awak nak keluar dulu, cakap je. Kita boleh. Sebab kita ada ni. Kita ada rakaman ni, insya-Allah. Okey. Kemudian yusalli. Bila kita kata yusalli, okey, satu lagi. Bila kita ambil yusalli solat, mestilah solat. Yusalli solat subhi. Dia solat. Kita nampak dah orang ni kalau solat, nampak dah ada sejadah. Ni ada sejadah ni. Jadi terus kita tulis dekat bawah ni yusalli. Apa dia? Yusalli Muhammad. Bukan tulisannya. Okey. Yusalli Muhammad salat subhi. Jadi itulah jawapannya. Jadi yatanawwalul futura, mengambil sarapan pagi. Okey, yatanawwalul futura, dia biasa mengambil makanan lah. Yatanawwal, dia mengambil makanan. Okey, itu dia punya keyword dia. Kalau biasa zahaba ni pergi biasa ila lah, yazhabu ila. Zahab ila madrasah, ke sekolah. Okey, itu biasa yang dilakukan rutin pada setiap hari kita gunakan benda tu. Okey, yang kemudian yang ini gariskan pula. Apa dia? Sekejap. Tutup dulu notik ni. Dah banyak sangat dia punya content tu. Sekejap. Keluar ni, yang bukan ni. Okey. Cuba tengok yang ini. Yang ini pula. Okey. Yang ni, yang 16 ni, nama Thu'ban. Thu'ban al-Fa'ru. Thu'ban al-Fa'ru. Apa agak-agak jawapan dia? Apa agak-agak jawapan dia? Apakah agak-agak jawapan dia? Siapa tahu? As-Thu'ban, okey. Kalimah ni mu'annas ke muzakkar? Lelaki ke perempuan ni? Siapa tahu? Lelaki ke perempuan? Boleh type kat ruangan chat? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Perkataan itu perkataan muzakkar. As-Thu'ban ya'kulu al-fa'ru. Okey? Jadi kita gariskan ya'kulu. Okey? Gariskan ya'kulu. Awak jawapan macam ni, awak gariskan jawapan dia, kemudian tulis jugalah kat sini. Supaya kadang-kadang kalau kita terlepas pandang, kita akan dapat juga jawapan yang betul. Dia suruh garis. Okey? Khat tahtal ijabah sahih. Kita garis. Kalau awak nak tulis, awak boleh tulis. Tapi kalau dia dah cakap suruh garis je lah. Okey? Okey, kalau awak rasa awak rasa tak cantik dah, Ustaz, kosong je, saya tulis juga lah, Ustaz. Ikutlah. Okey? Nak tulis juga? Terserah. Tulislah sahaja. Jangan malam dulu. Tulis je lah kat situ. Okey? Okey. Kemudian yang ke-17 apa dia? Zaidun wa Aiman fil imtihan. Okey. Apa jawapan dia?
Apakah pilihan jawapan untuk Zaidun wa Aiman fil imtihan? Yang mana kita nak pilih? Siapa nak gariskan? Yang nak garis, Ustaz bagi dia annotate. Dia siapa ni? Ar-Rayyan. Okey, Ustaz approve. Gariskan. Soalan 17. Yang mana awak rasa awak nak garis? Annotate tu. Ustaz dah bagi annotate. Siapa nak annotate? Jangan contoh kat atas tu. Okey, yang Jihu. Okey. Lagi. Siapa? Seorang je. Puteri Zahra. Okey, silakan. Siapa lagi nak minta? Nak minta apa? Nak minta annotate. Silakan. Ni siapa ni? Yang Jaha. Okey, yang Jaha. Okey. Yang Jahu. Okey, semua sebut yang Jahu Lagi. Tadi siapa yang sebut yang Jaha tadi? Yang Jaha. Disebut yang Jahana. Yang Jahana. Yang Jahana. Okey. Okey, yang Jahana. Okey, Ustaz internet slow lah. Okey, tak apa. Telefon dah nak habis dah ya. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Jawapan dia apa dia? Okey. Clue dia dekat mana? Cuba tengok betul-betul. Yang Jaha ni. Ya, betul. Terima kasih Syamimi. Yang Jaha ni. Ni. Clue dia dekat sini. Zaidun wa Aimanu. 2 orang. So, bila kita kata 2 orang, okey, itu jawapan dia. Apa dia? Yang Jaha ni. Syamimi betul. Yang ini betul. Yang Jaha ni. Yang Jaha ni, okey. Zaidun wa Aiman yang Jaha ni. Saya ulang sekali lagi. Zaidun wa Aiman yang Jaha ni. Kalau kita nak guna yang Jahu, dia tak ada perkataan Aiman. Sorry. Dia takkan ada perkataan Aiman. Dia ada Zaidun saja. Zaidun yang Jahu. Boleh dapat conteng. Dia conteng. Okey. Jadi. Okey. Tak apa. Buat macam mana? Okey. Jadi kat sini. Zaidun wa Aiman yang Jahani. Jadi kita ambil jawapan dia tadi. Okey. Saya nanti lagi. Yang Jahani. Yang Jahani fil imtihan. Zaid dan Aiman dia telah berjaya kedua-duanya di dalam peperiksaan. Yang ini pula yaqulu. Bukan yang Jahuna. Dia mesti yang Jahani sebab ada 2 orang. Katalah saya tukar sini Fatimah. Fatimah dengan Salwa. Saya nak buat yang Jahani ke saya nak buat Tan Jahani? Ya. Tan Jahani. Okey. Tan Jahani. Habis dah tulisan aku. Okey. Tan Jahani. Tak payah tulis lah. Apa nak sebut je lah ya. Okey. Jadi. Tan Jahani. Kata-kata Fatimah wa Salwa. Tan Jahani fil imtihan. Dua-dua orang pelajar perempuan itu dia telah berjaya dalam peperiksaan. Okey? Boleh? Tak hari ni. Hari ni kita dah bincang 3. Okey, kita dah bincang 3 topik iaitu item yang pertama, ulang balik, item pertama ialah objektif. Ada 10 soalan. Jadi kamu kena ingat betul-betul perkataan yang saya kata tadi, sayur-sayuran, buah-buahan, binatang jinak, binatang liar, serangga, kemudian bab masa. Okey, bab masa tolong ada blackout ya. Bab masa, bab masa ni kena ingat. Okey. Bab masa bagaimana macam mana sekalipun. Jadi yang itu yang kena fokus untuk objektif. Yang kedua adalah campuran daripada beberapa tajuk. Tak apa. Adik kacau biasa dah. Adik kadang dia nak semangat, dia nak belajar sekali. Okey. Jadi yang item kedua dia pilih 4 tajuk, 5 tajuk, 3 tajuk ataupun 4 tajuk, 2 tajuk, dia akan masuk dalam soalan item yang tadi. Pilihan tajuk dia gabungkan jadi pilihan, kita pilih mana jawapan yang betul. Semua kena faham. Dan item yang ketiga beginilah. Itu yang saya kata,
Item ketiga sampai item ke-9 dia akan campur semua sekali. Kadang-kadang dia tanya ni, di bulan 18 dia tanya soalan berpandukan gambar, isi kata 40 berpandukan gambar. Yang ini pula dia suruh gariskan. Ini yang Ustaz kata soalan item ketiga, keempat, kelima adalah dia menguji kita punya tahap perbandingan antara tiap-tiap tajuk. Okey, Ustaz rasa sekadar itu sajalah untuk malam ni. Kita pun dah menghampiri pukul 9 malam. Habis dah. Bersambung insya-Allah pada kelas yang akan datang. Kelas 2 atau Quran siri 2. Okey. Nah, minggu depan insya-Allah kita akan bincang pula pada minggu depan item yang keempat, kelima dan yang keenam. Naktafi bihadzal qadar insya-Allah. Semoga kita akan berjumpa lagi. Okey, ada apa-apa soalan? Siapa nak tanya? Sekarang faham tak faham apa yang Ustaz bentang hari ni? Faham tak faham? Berapa peratus awak faham agak? Boleh type kat ruangan chat. Nak tahu juga ni. Ha. Berapa peratus yang boleh faham? Weh, 100%, Masya Allah. Saya faham. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey? Okey. Okeylah, kalau gitu kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis dengan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Bye. Okey.